وأجمل من كلام طرقت عيني وأكمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami muliakan jamaah Masjid Al-Firdaus, mengikuti kuliah Misbahul Absar, para pendengar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam sesi bahagian yang kelima mengenai pentingnya atau ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab timbul kekeliruan di kalangan masyarakat hari ini, terutama daripada kalangan mereka-mereka yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi menegah masyarakat ramai, masyarakat terbesar kita dalam memuji, bermadah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah memuji Nabi itu satu larangan atau ia adalah satu sunnah? Jadi alim ulama telah menjawab bahawa ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah yang sejati, kalau kita keliru mana satu ahli sunnah wal jamaah, setiap kelompok mengaku pihak mereka tu ahli sunnah wal jamaah, antara ciri-ciri yang boleh kita ambil sebagai satu cara untuk mengenal ciri ahli sunnah wal jamaah ialah masyarakat tersebut, pahaman tersebut membolehkan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur dan sebagainya. Itu adalah ciri terserlah ahli sunnah wal jamaah yang tulen dan sejati. Kenapa? Sebab ada yang mengatakan selagi ada puji-pujian Nabi SAW tak original, bukan ahli sunnah wal jamaah yang original. Itu dah sama seperti Nasrani. Nabi melarang umatnya mengikuti cara Nasrani. Jadi orang yang memuji-muji Nabi diibaratkan seperti Nasrani memuji Nabi Isa. Kumpulan ni, kaum ini juga saya telah katakan yang mencipta definisi yang salah. Kumpulan ini juga yang mengambil ayat-ayat Quran dan interpretasi secara salah. Kumpulan ini juga, jamaah ini juga mengelirukan banyak hal-hal agama, termasuk memuji Nabi SAW. Mereka mengatakan salah dan mengambil sepotong hadis sebagai sumber dengan cara salah. Hadis yang mereka gunakan untuk melarang orang memuji Nabi SAW berbunyi la tatruni kama atra'atin nasara Isa bin Maryam, yang bermaksud, yang mereka artikan hadis itu begini. Ini mereka kaum yang kita telah terangkan tadi, Abtariyah, kaum yang merendah-rendahkan Nabi, kaum yang tidak ada perasaan cinta kepada Nabi tapi mengikut sunnahnya, rajin baca Quran, kaum yang beriman dengan Rasulullah SAW, yang mendirikan salat, mungkin lebih rajin pada salat kita, puasa bulan Ramadan, mungkin lebih rajin pada Ramadan kita, tetapi iman mereka tak sampai kat kerongkong. Sebab kata-kata mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan tidak ada kesempurnaan atau tidak sempurna iman mereka. Hadis itu bermaksud mengikut mereka, jangan kamu memujiku sebagaimana kaum Nasranah memujiku. Ini satu kekeliruan yang berlaku, yang menular sehingga ke ramai orang yang sudah membaca maulid, ramai orang yang bermadah dan berkasidah, mendengar hadis ni terus berhenti, tak baca maulid lagi, tak berkasidah lagi. Kerana apa?
Kalau dia berhenti kerana satu hadis dengan cara faham yang benar, itu adalah langkah yang berani, langkah yang bagus. Tetapi dia telah difahamkan dengan hadis ini dengan pengertian yang salah. Hadis ini bukan bermaksud jangan memuji aku. Kalau memuji itu salah, maka kita akan lihat nanti dengan cross checking kita terangkan, para sahabat semua memuji Nabi. Itu nanti kita akan terangkan satu persatu. Siapakah mereka yang memuji Nabi satu persatu selagi waktu mengizinkan. Maksud yang sebenarnya di sini ialah jangan kamu mendewakan aku. Tengok dorang tukar perkataan mendewakan kepada jangan kamu memuji aku. Puji itu digalakkan oleh agama. Puji itu disokong oleh Allah dan Rasulnya. Tak salah memuji Nabi. Memuji mana-mana Nabi-Nabi Allah semua boleh, tak menjadi salah. Memuji para sahabat tak salah. Memuji mana orang-orang soleh tak salah. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ada khaskan manaqibus sahabah, iaitu menyebut kemuliaan-kemuliaan para sahabat. Dan mereka cara membaca itu datangkan supaya kita ni, cara ibarah dia datangkan memuji para sahabat kerana perjuangan mereka. Baik, pengertian yang tepat, jangan kamu mendewakan aku sebagaimana kaum Nasranah mendewakan Isa anak Maryam. Tengok perkataan mendewakan, bukan memuji. Kerana orang Nasrani tak puji Nabi Isa. Orang Nasrani tak puji Nabi Isa, mereka mendewakan Nabi Isa. Sebab dalam hadis ni kalau kita tengok penerangan daripada ulama dalam kitab syarahnya, la tatruni kama atra'atin nasa Isa bin Maryam idh yaquluna annahu ibnullah. Ada dia punya takdir kat situ. Jangan kamu memuji aku, atau maaf, jangan kamu mengagungkan, mendewakan aku sebagaimana kaum Nasrani mendewakan Isa anak Maryam dengan mengatakan dia tu anak Tuhan. Itu yang Nabi tak kasih. Itu yang Nabi larang. Jangan sampai ada ke umatnya yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tu bersyarikat dengan Allah. Anak Tuhan ke, teman Tuhan ke, apa Tuhan, tidak ada bersyarikat. La tatruni kama atratan nasa Isa bin Maryam. Dan hadis ini juga ada riwayat lain yang berbentuk cara bacanya Nabi Allahumma. Kat depan tu berbunyi doa, ya Allah, jangan kau jadikan aku fitnah sebagaimana fitnah yang berlaku pada Nabi Allah Isa. Nabi berdoa pada Allah supaya tak berlaku fitnah yang sama. Terbukti hadis Nabi dan doa Nabi ini makbul sampai ketika yang kita bicarakan ini, di mana sejak pada zaman Nabi SAW sampai hari ini bermacam-macam fahaman Islam keluar. Fahaman Tauhid 73 golongan keluar, dan bermacam-macam lagi ajaran sesat yang tak masuk 73 golongan. Semua itu kalau kita selidiki, tak jumpa satu pun yang mengatakan Nabi Muhammad anak Allah. Tak jumpa. Makbulnya doa Nabi SAW tak jumpa hari ini. Aneh dan ajaib. Sedangkan Nabi-Nabi lain selepas mereka wafat, pengikutnya akan mengangkat kena menjadi anak Tuhan. Nabi Musa pun pernah diangkat sebagai anak Tuhan. Uzair pun pernah diangkat sebagai anak Tuhan. Nabi Isa pernah diangkat sebagai anak Tuhan. Dan Nabi Ibrahim pun ada kaum yang mengangkatnya sebagai jelmaan Tuhan. Semua Nabi-Nabi kena fitnah seperti ini. Jadi tak terkena pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis digunakan untuk melarang orang memuji Nabi adalah satu kesalahan. Sebab ia bertentangan dengan ayat Quran yang menyuruh umat untuk memuji Nabi. Kita tak boleh gunakan ayat ini untuk melarang orang memuji Nabi, kerana memuji Nabi itu termasuk sebahagian daripada perintah Allah yang dihukumkan sebagai sunnah. Di manakah ayat yang mengatakan kita digalakkan untuk memuji Nabi SAW? Ia datang daripada surah Fatah. Ayat berbunyi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, kami telah mengutusmu sebagai penyaksi dan pembawa berita gembira dan memberi amaran agar kamu semua wahai umat beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tu'azziruhu, dan memuliakannya.
memuliakannya termasuk madah dan nasrah. Ulama tafsir mengatakan tu'azziruhu termasuk madah dan nasrah. Madah dan nasrah. Madah dalam sudut memuji, nasrah untuk mempertahankan bila ianya dikecam, dihina, maka kita harus pertahankan Nabi kita. Bila orang cakap sesuatu yang tak betul, itu namanya nasrah. Kalau madah, untuk membangkitkan kecintaan kita dengan memuji Nabi SAW. Barang siapa yang memuji Nabi dengan hak yang sebenarnya tanpa menyalah batas, dia akan dikurniakan Allah kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini ayat Quran yang mana wa tu'azziruhu, untuk memuliakannya, memujinya, wa tuwakkiruh, dan untuk menghormatinya, wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepadanya itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hu yang dua, yang pertama tu'azziruhu wa tuwakkiruh untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hu yang ketiga, wa tusabbihu, hu yang ketiga adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hu ada tiga di dalam ayat tu, refer kepada yang dua pertama Rasulullah, yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ini ada dalam ilmu tafsir? Ada. Dia termasuk dalam ilmu bayan, ilmu badi'. Dalam ilmu badi' disebut sebagai al-laf wan nashr. Al-laf wan nashr artinya bila Allah menerangkan satu perkara, Allah terus tafsirkan perkara yang baru disebut, kemudian ditafsirkan yang tadi yang disebut. Dia akan sebut yang pertengahannya dulu, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi. Rasulihi kat situ, wa litu'azziru untuk rasulnya, wa tuwakkiru untuk rasulnya, wa tusabbihu untuk Allah yang tadi. Itu namanya al-lafu wan nashr dalam ilmu badi'. Jadi orang-orang yang menuduh-nuduh, yang cakap puji Nabi salah dan sebagainya, tak belajar balaghah. Sebenarnya balaghah terlalu banyak, puji-pujian para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau dia belajar, dia tengok, Masya Allah, memang sudah ada daripada dulu, bukan benda baru memuji Nabi SAW. Sejak zaman sahabat dikirakan duduk bermadah dan berqasidah sunnah sahabat Rasulullah SAW. Dikira duduk bermadah dengan Nabi dikira sebagai sunnah para sahabat Nabi SAW. Baik, itu yang pertama ayat Qurannya. Sebab yang anehnya kita nak tahu ni, dhamir hu tu ada untuk refer untuk siapa, ganti nama ni untuk siapa, ni untuk Allah, ini untuk Rasul. Itu memang berat kerja ulama-ulama tafsir memberitahu kita. Susahnya nak detect ini hu untuk apa. Dan Quran tu ada beberapa hu, kita nak kena tahu hu ni untuk siapa, hu tu untuk siapa. Itu namanya at-tanafurud dama'ir. Tanafurud dama'ir ini susah, payah, tapi nak kena belajar. Kalau senang semua orang tahu, maka keldai pun tahu ilmu nahwu. Ada pepatah Arab yang masyhur, laula tanafurud dama'ir wat taqadir la'arifan nahwal hamir. Kalaulah kerana senang untuk mengetahui perbezaannya damir-damir dan takdir-takdir yang hilang, kalau ia mudah, maka sudahlah mudah bagi keldai itu memahami ilmu nahwu. Terkenal pepatah ini, laula tanafurud dama'ir wat taqadir la'arifan nahwal hamir. Baik, sekarang kita berpindah kepada cross checking yang kedua. Kalaulah dikatakan tidak boleh memuji, ayat Quran telah terang-terang menggalakkan litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziru, untuk beriman pada Allah dan Rasulnya, dan untuk memujinya, untuk mempertahankan haknya, dan untuk menghormatinya. Kita dah terangkan dalam pengajian lepas, hormat Rasulullah bermakna kat depan rumah Nabi nak kena jaga adab, jangan terpekik terlolong. Sebagaimana setelah riwayat Bani Tamim terpekik terlolong di depan rumah Nabi, wahai Muhammad, jangan sedap-sedap duduk kat rumah, keluar kurangkan masalah kita. Dia pekik daripada luar, panggil dia Muhammad. Allah tegur, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Kerana itu tak menghormat, itu termasuk la tu'akkiru, untuk supaya kita beriman pada Allah dan Rasul, memuji Nabi, nasrah kepada Nabi, dan hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, apakah benar dengan turunnya ayat ini para sahabat semua memuji? Ramai yang memuji. Antara sahabat yang diizinkan Rasulullah tak payah pergi perang, tugasnya untuk menyerang kaum Quraisy dengan tulisan, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit minta izin dengan Rasulullah supaya dia akan terus menyerang kaum Quraisy dengan syair-syairnya.
Kerana orang-orang kafir Quraisy, dia bangga dengan penyair-penyair yang ada pada zamannya untuk menyerang Nabi. Pernah satu ketika Bani Tamim membawa satu penyair sampai kat depan rumah Nabi, menyerang Nabi kat depan rumah Nabi. Mereka tahu Nabi bukan penyair. Orang Arab ni kalau kita serang dengan syair, dia kena balas dabik dengan syair. Kalau Nabi tak boleh balas, dikirakan kalah. Tengok sampai begitu mereka nak jatuhkan Nabi. Mereka bawa, ramai-ramai datang, bawa penyair, baca, attack kat depan rumah Nabi. Baca syair yang menjatuhkan maruah Nabi, menjatuhkan agama Islam. Ketika itu Rasulullah isyarahkan kepada Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit timbul di hadapan mereka dengan itu terperanjat, mempertahankan Nabi SAW, menyerang mereka habis-habisan. Sebab itu Hasan mula pada hari itu digelar sebagai syairun Nabi SAW, penyair Nabi SAW, mempertahankan Nabi. Jadi Hasan bin Sabit ni bagus cerita dia, kita tahu sedikit. Dia mula-mula orang kafir, dia termasuk orang-orang yang menyerang Nabi pada zaman kekafirannya. Mereka membayarnya dengan sekian bilangan harta yang begitu banyak dengan tujuan kau pergi attack Nabi, kau pergi jumpa dia, kau syairkan dia, kau attack dia sekali. Dia pun ambil harta yang mereka hadiahkan, dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Apabila dia dah nampak Nabi SAW dengan berjalan dengan cahayanya, seolah-olah keluar daripada gelap, daripada terang yang keluar pada kegelapan, dia nampak suasana Nabi dengan tubuh badannya diatur begitu cantik oleh Allah. Tubuh badannya tak sama seperti kita, walaupun manusia, tapi aturannya begitu cantik dan kemas dalam diri seseorang tu. Dia terus balik dan mengatakan kepada kaumnya, ambil balik harta kamu, saksikanlah aku telah beriman dengan Muhammad SAW. Maka dia terus membaca syair memuji Nabi SAW dengan syair yang indah yang tak sempat untuk saya bacakan 6 rangkap 7 rangkap tersebut dengan pengertiannya begitu banyak. Baik, itu Hasan Sabit. Dan beliau juga ada syair tentang bagaimana kelahiran Nabi SAW, yang diterangkan bagaimana Rasulullah dilahirkan, yang di mana hadisnya itu dibaca pada awal Qasidah Qamarun. Kita pernah dengar Qasidah Qamarun yang terkenal sekali, kerana Qasidah Qamarun tu bermula dengan hadis Hasan bin Sabit, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa atyabu minka lam talidin nisa. Kemudian disambung pula dengan rangkap yang ketiga, walidta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Ini adalah description bagaimana Rasulullah SAW itu lahir, yang beliau dapat daripada Siti Aminah, dapat daripada orang-orang yang berapat dengan ibu Nabi SAW. Sampai hari ini kasidah ini dibacakan oleh orang boleh tak putus-putus. Itu adalah syiar Ahli Sunnah wal Jamaah. Awak type syair ni dekat YouTube, sampai sekarang puluhan orang nyanyikan syair ini untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu berkat sekali tulisan Hasan bin Sabit. Hatta di dinding-dinding di Madinah, di Masjid Nabawi pun ditulis syair-syair seperti. Baik, itu Hasan bin Sabit, salah satu contoh yang mudah memuji Nabi adalah ciri keimanan. Cerita yang kedua ialah Ka'ab bin Zuhair, seorang yang Islam, penyair, kemudian dia pernah murtad satu ketika. Bila dia murtad, Nabi marah dengan dia. Muka Nabi begitu merah dan marah kerana hairan kenapa dia murtad, terikut dengan jalan orang-orang kafir. Kemudian Ka'ab bin Zuhair terasa bumi ini begitu sempit, semua urusannya terlalu sempit dan berat. Jadi dia jumpa dengan saudaranya, minta pandangan. Kata saudaranya, masuk Islam balik, kamu Islam, kamu masuk Islam balik, dan pujilah kepada Nabi SAW agar dia memaafkan kamu. Jadi apa yang dibuat oleh Ka'ab bin Zuhair? Satu hari selepas salat Jumaat, selepas Rasulullah memberi salam, Ka'ab bin Zuhair bangun terus di hadapan para sahabat, termasuk Rasulullah masih lagi tempat duduknya. Dia terus membaca syairnya yang 18 rangkap. Banat su'adu fal qalbil yawmu matbulu, bermula dengan hadis tersebut. Antara rangkap itu ada menyebut innar rasulu la nurun yustada'u bihi wa sayfun atau wasarimun min suyufillahi maslulu. Dan Rasul ini adalah sebenar-benarnya cahaya di mana semua cahaya datang darinya,
dan ia adalah pedang daripada pedang-pedang Allah yang sangat tajam. Ini adalah pujian Ka'ab bin Zuhair 18 rangkap selepas dia keluar daripada murtad. Maka Rasulullah bangun daripada salat Jumaat itu daripada tempat duduknya, membuka jubah musim sujud atau burdah salnya itu, memakaikan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai tanda ciri berjaya dengan ciri-ciri keimanannya, dan Rasulullah memaafkannya. Dan itulah qasidah tu burdah yang pertama dalam sejarah Islam. Kemudian ada lagi qasidah burdah yang datang secara rohani pada awliya-awliya Allah pada zaman-zaman yang berbeza. Jadi qasidatul burdah ditujukan kepada Hasan bin Sabit kepada Ka'ab bin Zuhair, kerana dia membacakan 18 rangkap yang dia mengatakan di antaranya Rasulullah itu adalah nur, cahaya, di mana semua cahaya memperolehi sumber dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pujian langsung, dan Rasulullah tak mengatakan jangan puji-puji aku nanti syirik. Rasulullah tak mengatakan jangan nanti kamu rosak akidah. Malah Rasulullah setuju, Rasulullah gembira dan hadiahkan lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang tulinya sejati bukan daripada Najdiyah yang mengatakan tak boleh itu, tak boleh ini, jangan ikut yang semuanya bid'ahnya salah, semuanya salah. Ini adalah versi yang keliru, fitnah yang akan timbulkan Najdah ni. Rasulullah dah cakap dia akan kelirukan umat. Jangan ambil versi Islam kat situ, ambil versi Islam daripada Yaman dan Syam, yang mana Rasulullah doakan Allahumma barik lana fi Yamanina wa Syamina, dan doa Rasulullah makbul. Rasulullah minta supaya berkati orang Yaman dan Syam sehingga terbukti keberkahan ada pada mereka. Itu adalah yang kedua, sahabat yang kedua yang muji Nabi. Yang ketiga yang terakhir sekali ialah bila Rasulullah masuk ke kota Madinah, kanak-kanak dan kaum wanita menyambutnya dengan membaca Tala'al Badru Alaina. Ini adalah sirah Ibnu Hisham. Dan Saniyatul Wada' terbukti ada di selatan Madinah. Kalau yang di utara Madinah ialah Saniyatul Wada', tetapi Saniyatul Wada' ini tempat lapangan perpisahan, macam airport lah, pasal padang pasir, tak ada kapal terbang. Mereka menggunakan lapangan-lapangan tertentu untuk berpisah. Kalau orang nak pergi Syam, mereka akan bersama-sama dengan orang tersebut sampai di Saniyatul Wada' yang dia di utara Madinah, baru berpisah dekat situ untuk pergi Syam. Adapun orang Madinah yang nak pergi ke Mekah, mereka sampai di Saniyatul Wada' yang dekat dengan berhampiran dengan Quba, mereka akan berpisah di situ. Rasulullah datang ke Madinah daripada Saniyatul Wada', maka di situ memang ada tempat bernama Saniyatul Wada', telah diisbatkan secara geologi, dan ahli kaji sejarah pun telah mengisbatkan, dan ada dekat YouTube orang tunjukkan tempat-tempat kat mana Saniyatul Wada' tu ada. Sebenarnya bukan mendengar kata-kata Najdiyah ni yang suka mengelirukan orang, Saniyatul Wada' tak wujud, Tala'al Badru Alaina tu benda rekaan. Mereka cuba nak elakkan perkara ini dengan mengelirukan umat, maka terbukti usaha seperti itu tak berbaloi, tak guna langsung. Saniyatul Wada' tu ada wujud, dan wanita-wanita ni, kanak ni menyambut Nabi dengan Tala'al Badru Alaina, dan Rasulullah tak menegah, malah Rasulullah gembira dengan sebutan-sebutan tersebut, kerana memuji Nabi sebenarnya menyokong keislaman, tak akan berlaku syirik. Kerana selagi kamu memuji Nabi, kamu akan mencintainya. Bila kamu mencintainya, kamu akan mengikutnya. Bila kamu mengikutnya, tauhid kamu akan lebih tajam. Baik, sampai di sini dahulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang tulen, yang memuji Nabi dengan madah dan berqasidah. Mudah-mudahan sentiasa ada golongan daripada umat ini yang mempertahankan yang hak dan bermadah dengan Nabi SAW sebagai ciri-ciri keasliannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.